Dalil wajib menjaga iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Iman boleh terbatal melalui 3 perkara ini, iaitu iktikad, perbuatan dan perkataan. Batal iman melalui iktikad. Yang pertama, al-uluhiyah, itu mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, al-syar'iyyah, mengingkari hukum dan rukun Islam. Yang ketiga, al-nabuwah, mengingkari kenabian dan kerasulan. Dan yang terakhir, al-ghaibiyah, iaitu mengingkari perkara ghaib. Jom kita lihat penerangannya. Al-uluhiyah iaitu bermaksud ketuhanan, mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, al-khaliq, mengingkari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti Allah Maha mendengar dan melihat, dan seterusnya menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat yang tidak layak seperti mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak dan isteri. Yang kedua, al-nabuwah yang bermaksud kenabian, mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan nabi terakhir. Yang ketiga, al-ghaibiyah yang bermaksud ghaib, mengingkari kewujudan malaikat dan jin. Seterusnya mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar dan pembalasan syurga dan neraka. Dan yang terakhir, mengingkari kewujudan alam barzah atau azab kubur. Batal iman melalui iktikad yang terakhir ialah al-syariat yang bermaksud hukum. Penerangan bagi al-syariat terbahagi kepada 3, iaitu mengingkari rukun Islam atau satu daripadanya. Seterusnya mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mengingkari pengharaman zina atau menghalalkan liwat atau musahakah. Dan yang terakhir, beriktikad bahawa undang-undang syariat berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah undang-undang yang lapuk dan tidak sesuai diamalkan. Batal iman melalui perkataan terbahagi kepada 3, iaitu pengakuan yang mengandungi kufur. Contohnya, saya tidak lagi beragama Islam. Al-Quran sudah tidak sesuai lagi diamalkan di zaman moden ini. Yang kedua, penafian akidah Islam. Contohnya, saya tidak percaya adanya malaikat mungkar dan nakir. Rasulullah pun pernah mungkir janji. Dan yang ketiga, mempersendakan hukum hakam Islam. Contohnya, zaman sekarang tidak perlu tutup aurat lagi kerana amalan kuno. Bilal telah menyalak melaungkan azan seperti anjing. Iman boleh terbatal melalui perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran. Contohnya, sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja, memuliakan dan melakukan upacara agama lain, meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan kepadanya. Dan yang terakhir, mengubah mazhab Al-Quran. Syarat terbatal iman antaranya ialah melakukan sesuatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri tanpa sebarang paksaan. Yang kedua, mengetahui perkara yang dilakukan membawa diri kepada kufur. Yang ketiga, melakukan perkara yang jelas membawa diri kepada kufur. Dan yang keempat, mengingkari perkara asas dalam Islam seperti perkara yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Apakah kesan melakukan perkara yang membatalkan iman? Kesannya kepada individu dapat merosakkan segala amal soleh dan ibadah yang dilakukan. Ia tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam, dan akan menyebabkan hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarga Islam. Bagaimana cara hendak menjauhi perkara yang membatalkan iman? Dari aspek ilmu, kita dapat mendalami ilmu Islam supaya dapat mendalami ilmu berkaitan batas-batas dan kufur. Kita juga boleh bersahabat dengan orang yang soleh atau baik supaya dapat membimbing diri ke arah kebaikan.
Kita juga boleh melakukan amalan soleh yang boleh mengukuhkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Dari aspek haji, kita boleh memastikan sesuatu kepercayaan dan amalan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan kita hendaklah berdoa dan memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa istiqamah di atas agama Islam. Kita juga hendaklah sentiasa beristighfar dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa dan kesalahan yang dilakukan.